إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Betul? Situ deh. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik. Sambungnya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Hadis ni cukup syarat nak dikatakan sahih, nah. Muttafaqun alaih, riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buniyal Islamu ala khamsin. Artinya di bawah tu dia kata dibinakan, yakni dibangunkan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Cuba tengok. Nabi tak sebut rukun Islam 5 perkara. Nabi tak sebut rukun Islam 5 perkara. Tapi yang menamaikan 5 perkara ni sebagai rukun bagi Islam itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah faham daripada alim ulama kita. Jadi sebab tu kalau kita nak kata rukun Islam 5, mana dalil? Ni bunyal Islam. Nabi tak sebut rukun. Nabi sebut dibinakan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Jadi bukannya arkanul Islam khamsatun, tak ada gitu. Rukun Islam itu ialah 5, tak ada itu. Jadi ulama faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata dibinakan, dibangunkan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara, bermakna 5 perkara ni ialah perkara yang besar-besar di dalam Islam.
Maka sebab tu rukun Islam itu dengan makna perkara yang besar-besar di dalam Islam. Bukan rukun dengan makna istilahi. Bukan rukun dengan makna ma yatawaqqafu bihi sihhatus syai'. Itu dia panggil rukun dengan makna istilahi. Mana? Ma barang yatawaqqafu bihi yang terhenti dengan dia dengan barang sihhatus syai'. Itu dia panggil rukun istilahi. Mana perkara yang mesti kena ada dia, baru sah Islam. Kalau tak ada dia, Islam tak sah. Maka 5 perkara ni bukanlah maksudnya Islam tak sah. Nah, macam kita orang yang sudah Islam daripada tok nenek lagi. Nah, maka kalau dia tu tak mengucap 2 kalimah syahadat, tak mengapa, moga tidak disyaratkan. Sebab dia Islam daripada keturunan. Lepas tu dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak haji, dia tak zakat. Hal keadaan dia mengakui hukum-hukum tersebut tu wajib. Maka masih Islam tak dia? Islam. Masih Islam. Tapi Islam yang fasik. Islam yang derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih Muslim. Artinya kita tu tak boleh nak hukum mereka ni kafir lagi. Tak boleh. Dan Nabi kata, man tarakas salah faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggallah ia akan sembahyang, maka sesungguhnya benar-benar telah kafir secara terang-teranganlah ia. Itu kufur, bukan kufur sebagaimana yang kita sangka. Kufrun laisa bi kufrin. Itu. Kufur yang bukanlah ia tu kufur. Lagu mana? Artinya kufur situ bukan kufur akidah, tapi kufur bin nikmatillah. Kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi bila ulama kata, rukun Islam bermakna perkara-perkara yang besar-besar di dalam Islam ni 5. Bukan Islam tu hanya 5. Beza tu dah. Islam tu banyak. Setiap ayat yang disuruh, yang dilarang di dalam Quran atau hadis, itu semua ialah hukum Islam. Tapi yang besar-besar ada berapa? 5. Itu maksud gitu. Mana 5 perkara? 1. Syahadati alla ilaha illallah. Ni badar pada kata khamsin. Syahadati alla ilaha illallahu. Menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullahi. Dan bahawa Muhammad itu ialah utusan bagi Allah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dengar orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pakat selawat. Jangan kita tinggal selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, alamatu ahli sunnati wal jamaah kasratus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafiz Al-Imam As-Sakhawi di dalam kitab Qaulul Badi' fi Fadailis Salati 'ala Al-Habib Syafi', hal keadaan menakalkan perkataan Imam Ja'farus Shadiq. Kata Imam Ja'farus Shadiq, tanda yang menunjuk di atas seorang itu ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ialah banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita dengar orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakat selawatlah dia dah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jangan kita termasuk al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kedekut hangit itu ialah orang yang didengar orang sebut namaku di sisinya tapi tidak berselawat ke atas aku. Itu. Itu dah. Baca wa anna Muhammadan. Isim bagi anna. Yang wa anna Muhammadun. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kadang-kadang kita tu tukar lagi banyak. Wa anna Muhammadun lah. Kalau tak ada anna, baru Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Karena tu dia panggil isim bagi anna. Tu menasakkan isim, merofakkan khabar. Itu kalau orang mengaji nahwu lah tu.
Kita tak apalah orang Melayu ni. Wa anna Muhammadu pun tak apa, wa anna Muhammadi pun tak apa. Sebab orang Melayu. Tapi sebenarnya kalau kita ikut dalam bahasa Arab, bacaan itu ada hukum-hukum dia. Gitu. Wa anna Muhammadan, dan bahawa senaik saksi lagi. Atau pada kata alla ilaha illallah. Syahadati anna Muhammadan. Bersaksi akan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullahi, ialah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun hak ni khilaf ulama an-nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Bertutur dengan dua kalimah syahadat tu ada khilaf di kalangan ulama yang dibinakan di atas pendapat yang tahqiq. Jadi qaul yang tahqiq, orang kafir yang asli, kafir asal, mana lahir itu beranak kafir. Kemudian nak masuk Islam, mesti dia kena mengucap dengan dua kalimah syahadat. Disyaratkan dua kalimah syahadat yang dia ucap tu mesti bahasa Arab. Mesti kena ada asyhadu, kena ada kalimah syahadat, asyhadu. Tak boleh digunakan kalimah selain daripada asyhadu. Walaupun seerti. Atayaqanu, aku yakin ke. Tak boleh. Kerana apa tak boleh? Litta'abbudi. Kerana ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar mengucap tu asyhadu alla ilaha illallah. Bukan atayaqanu. Aku yakin bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Di atas qaul yang mu'tamad indal mazhab, fil mazhab tak sah. Apa eko anak anda karupan kau masuk Islam, tiba-tiba atayaqanu la ilaha, aku yakin bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak sah. Dan mesti asyhadu alla ilaha illallah. Disyaratkan bahasa Arab. Kemudian disyaratkan kalimah asyhadu. Tak boleh lafaz selain daripada asyhadu, walaupun seerti dengannya. Lagi pula mesti disyaratkan kalimah la ilaha illallah dulu. Baru Muhammad Rasulullah. Artinya tak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Terbalik. Tak boleh. Lagi pula mesti mualat. Mesti mualat. Mana mesti mualat? Tadi tertib dia panggil tertib. Mesti mualat mana berturut-turut. Tak boleh asyhadu an la ilaha illallah minggu depan baru asyhadu anna Muhammad Rasul. Tak boleh. Tak sah. Mesti balik. Itu beberapa syarat-syarat yang disyaratkan oleh ulama Syafi'i dan Maliki dan sekalian ulama lah. Di sisi qaul yang mu'tamad. Qaul yang mu'tamad. Sebab tu kita tu menjalani di atas qaul yang mu'tamad. Artinya siapa-siapa nak masuk Islam tu kena mengucap dua kalimah syahadat. Kayak gitu. Kemudian muqabil bagi qaul mu'tamad kata tak disyaratkan semua tu. Kullu ma yadullu ala imanih sihhatu imanuh. Kullu ma tiap-tiap lafaz yadullu ala imanihi, yang menunjuk di atas keimanannya, iz'an wal qabul fil qalbihi. Menunjuk di atas setuju dan terima di dalam hatinya, sahha imanuhu. Sahlah oleh imannya. Sah lalu dah. Itu qaul yang muqabil bagi qaul mu'tamad. Qaul ni kita tak pegang, tapi kalau kita nak pegang secara individu kita boleh. Itu boleh lah tu ni. Boleh. Seperti mana Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia pegang qaul tu. Mufti Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, dia pegang dengan fatwa tu. Mana tiap-tiap lafaz orang tu menunjuk di atas iman dia, sahlah Islam dia, sah. Iman dia tu sah. Maka sebab tu Said Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i Mekah Al-Mukarramah, dia hukum kata Abu Talib tu Islam. Ia karya kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Sebab Abu Talib tu banyak lafaz-lafaz dia bercakap tu, dia mengakui Allah tu Tuhan yang satu dan Nabi Muhammad tu ialah utusan tu Tuhan yang satu tadi. Tapi bentuk kalamnya tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada. Tu macam Allah ni Tuhan, Allah ni betul-betul Tuhan yang satu lah. Nah, Muhammad ni betul-betul Rasul lah. Gitu. Mana ada asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau di sisi muqabil yang bertentangan dengan qaul yang mu'tamad tadi, sudah Islam dah. Maka sebab tu mereka menghukumkan Abu Talib itu Islam.
Tapi jumhur ulama kata Abu Talib tu tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau benar pun dia iman, maka mukmin indallah, kafir indan nas. Mana mukmin di sisi Allah, tapi kafir di sisi manusia. Itu dah. Habis situ. Kenapa? Karena qaul yang rajih lagi, iman tu semata-mata mutlaqut tasdiq idza'an wal qabul fil qalbi. Iman tu semata-mata benar terima oleh hati. Adapun menutur mengucap dengan syahadat tu syaratun li ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Mana syarat untuk dapat diperlaksanakan hukum hakam Islam di dunia. Nah, jadi kalau ahcong ko ahleng ko siapa sada hak kafir tu, dia percaya gapo hak Nabi Muhammad SAW bawa dalam hati dia. Nah, tapi dia tak menutur. Tak menutur tu kerana apa? Nah, bukan kerana ingkar, tidak. Dia nak menutur mungkin kerana ada halangan, nanti dibunuh ke ataupun dan sebagainya. Tapi dia mukmin, dia percaya. Tapi dia tidak menzahirkan Islam dia. Ini masalahnya, apabila mati macam mana nak dihukumkan dengan hukum Islam? Tak boleh sebab tak ada ketandaan Islam dia. Maka diperlaksanakan apa hak zahir-zahir saja. Ditanah dijerak kau dibakar kalau Hindu kau dan sebagainya, kayak gitu. Tapi di sisi Allah dia mukmin tak? Mukmin. Jadi mengucap dua kalimah syahadat tu tak termasuk di dalam juzuk iman atas qaul yang muktamad atau qaul yang rajih. Tapi qaul yang muqabil bagi qaul yang kuat, mengucap dua kalimah syahadat itu juga adalah syatrun ay juz'un iman. Juzuk iman. Jadi iman tu bukan mutlaqut tasdiq. Tasdiqu fil qalbi wa iqraru bil lisan. Seketok. Mesti kena benarlah hati dan mengucap dengan lidah, baru dihukumkan iman dan Islam dua-dua. Kalau hanya tasdiq fil qalbi, tak ada orang panggil nutqu bi syahadatain, iqraru bil lisan, maka masih lagi tidak dihukum mukmin. Itu di sisi qaul yang marjuh. Tapi qaul yang rajih kata dah iman dah dia. Orang mukmin dah dia. Cuma tak boleh laksana hukum Islam mana? Tak boleh nak semayang mayat dia, tak boleh nak tanam di perkuburan Islam, tak boleh semayang belakang dia dan sebagainya. Kenapa? Karena tak ada zahir ketandaan Islam. Iaitu apa? Mengucap dua kalimah syahadat. Tak boleh. Baik. Jadi rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadat ni ketentuan untuk orang yang kafir asli, kafir pada asal. Tu ada pun orang yang sudah mukmin muslim dah kerana orang panggil keturunan. Taba'an li abawaihi, mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa dia Islam, maka anak yang belum balik automatik Islam, maka tak disyaratkan mengucap dua kalimah syahadat di sisi jumhur ulama. Melainkan satu pendapat Imam Malik kata wajib juga kena mengucap walau dia sudah Islam keturunan dah, niatnya kerana nak menjunjung titah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sisi mazhab kita Syafi'i sunat saja. Kerana khuruju anil khilafi mustahabbun. Keluar daripada selisih pendapat ulama tu sunat juga. Mana sunat juga kalau kita tu nak mengucap dua kalimah syahadat, niatnya sebagai nak menunaikan rukun Islam yang pertama. Bukan kata baru nak masuk Islam kan? Kita tu Islam di tu nenek lagi, tapi niatnya nak menunaikan rukun Islam yang pertama. Sunat saja. Kenapa nak keluar daripada khilaf? Man aujabahu, mereka yang mewajibkan dia. Seumpama qaul Imam Malik satu pendapatnya wajib. Itu dah. Tapi bukanlah kafir sebelum itu, bukan. Islam dah dia. Cuma niatnya nak menjunjung titah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi orang yang kafir asli nak masuk Islam, orang tu sepakat kena mengucap. Kena mengucap dua kalimah syahadat. Sepakat mengucap dua kalimah syahadat tu sepakat, tapi bagaimana syahadahnya tu itu khilaf pula. Qaul muktamad kata begini, disyaratkan bahasa Arab, disyaratkan tertib, disyaratkan muallaq, mesti kalimah asyhadu, tak boleh atayaqanu dan sebagainya. Tapi satu qaul lagi tak semestinya begini. Kullu ma yadullu ala imanihi sahha islamuhu. Tiap-tiap lafaz yang menunjuk di atas kepercayaannya di dalam hati terhadap makna dua kalimah syahadat ni, maka sahlah Islam dia. Tapi hak tu qaul yang
tidak muktamad. Nah, nak pakai untuk diri kita sendiri itu boleh. Itu. Habis itu. Tu satu. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sembahyang. Ni orang panggil masuk al-a'malu bil jawarih, al-a'malu bil arkan. Adakah dia tu juz'un minal iman? Tidak. Nah, al-a'malu bil arkan, beramal dengan anggota tubuh badan. Mana? Wa iqamis sholati, mendirikan sembahyang. Wa ita'iz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa saumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan menunaikan haji di baitillah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang berkemampuan, yang kuasa kepadanya, kepada baitillah, sabilan, akan jalan, nisbah pada perjalanan pergi dan balik. Nah, dan belanjawan pada ketika mana duduk mengerjakan haji di Baitillahil Haram. Hak ni dimasuk daripada syaratu kamalil iman juga. Syarat kesempurnaan iman sahaja. Bukan syaratu li sihhatil iman. Bukan syarat bagi sahkan iman, bukan. Khilafan lil mu'tazilati wal khawariji. Khilaf bagi puak Mu'tazilah dan puak Khawarij. Puak Khawarij, puak Mu'tazilah kata, amal ni juz'un minal iman. Juz'un minal iman. Lagu mana Mu'tazilah kata juz'un minal iman? Kalau seorang itu tak semaya, kalau seorang itu tak puasa, kalau seorang itu tak mengeluarkan zakat, mati dia, akhirat esok, tidak duduk di dalam neraka. Sebab dia ada iman. Dan tidak juga duduk di dalam syurga. Sebab dia tak semaya, tak puasa. Tetapi diseksa di tengah-tengah. Manzilatun baina manzilataini. Diseksa di tengah-tengah. Diseksa di tengah-tengah. Diseksa tapi di tengah-tengah. Tidak neraka betul, tidak syurga betul. Diseksa di tengah-tengah. Tu Mu'tazilah. Kalau Khawarij pula, orang tak semaya, orang tak puasa, orang tak haji, orang tak tutup aurat, orang buat hijau dosa, kabair, kafir selalu kekal api neraka, tak ada apa-apa senang. Mudah basuh. Tu dah. Jadi jangan kita pergi lagu tu dah. Jangan pergi Khawarij, tengok orang tak semaya kafir lagu ni. Tengok orang tak puasa kafir lagu ni, jangan. Kita tu tak ada hak nak menghukum kafir. Yang berhak menghukum kafir itu siapa? Iaitu qadhi qudha. Ketua hakim. Ketua hakim yang berhak. Itu orang panggil qadhiyatut takfiri. Kita orang biasa-biasa ni, kalau masih ada zahir ketandaan Islam, Islamlah kita hukum. Tu walaupun rupa tu supaya berat benar dah. Penga artis barat mana dah tak tahu apa, tak ada lambai Islam rasa, tak ada lambai Melayu dulu lah. Tapi dengan ICA Islam, Islam tu. Gitu je. Senang mudah. Ada satu saja ketandaan Islam, hukum Islam. Walaupun 99 tanda kupu. Ada lagi tu. Tu. Ada pun yang berhak memutus dengan kafir, itu qadhi. Atau ketua qadhi. Qadhi sini mana hakim dah, bukan tuk kadi akad nikah tu ke. Sebab qadhi di tempat kita ni lain dah makna dia. Qadhi di tempat kita lah ni bukan tuk hakim akad nikah. Tuk kadi tu panggil kadi, tuk kadi nah. Sebenarnya tuk kadi tu asalnya qadhi. Apa qadhi? Orang yang memutuskan dengan hukuman. Di dalam masa fatil udwa, iaitu separuh daripada masa fatil qasri. Kalau dua marhalah masa fatil qasri, berartinya separuh daripada itu satu marhalah. Wajib kena ada satu hakim. Kerana banyak masalah-masalah yang berlaku di kalangan masyarakat Islam. Kena tepat rojok. Nak memutuh ni bercerai ke dak, ni masih sah nikah ke dak, ini anak pusaka ni berhak kepada siapa, berapa fardu, berapa bahagia. Itu qadhi lah ke tu. Orang ni sesat, orang ni kafir, orang ni murtad, orang tu qadhi, hijai qadhi lah ke tu. Jadi kita bukan qadhi, tak usah jadi qadhi lah.
Tak ada majlis agama Islam bayar gaji kita jadi qadi. Nah, baik. Manalah ni enggak hakim mahkamah syariah lah. Gitu dah. Hakim mahkamah syariah tu panggil qadi. Kemudian hakim-hakim itu banyak. Ketua hakim dipanggil qadi qudha, mana ketua segala hakim-hakim mahkamah syariah. Itu biasanya gitu dulu. Alim lah. Zaman dulu tu qadi tu alim lah. Nah. Iktibar dia tu dengan ilmu, wara' dan sebagainya. Nak jadi qadi ni bukan senang. Sekarang iktibar jadi ketua hakim tu ialah CJ. Apa undang-undang dekat beres susah salah dah. Baik. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila ila akhir, banyak lagi tu. Nah, wa sitrul aurati, nah, tutup aurat, apa saja hak disuruh dalam Islam ni banyak lagi. Tapi hak besarnya 5 ni. Tapi 5 ni, hak 4 ni dia masuk daripada al-a'malu bil arkan, beramal dengan sekalian anggota tubuh badan. Ini termasuk daripada syartu kamalil iman, syarat sempurna bagi iman. Bukan syartu sehatil iman, bukan syarat untuk mengesahkan iman. Khilafan lil mu'tazilati wal khawariji, menyalahi bersalahan pendapat bagi puak Mu'tazilah dan puak Khawarij. Puak Mu'tazilah, puak Khawarij kata dak, semaya, puasa, zakat, haji itu ialah syartu sihatil iman. Jadi di sisi mereka iman tu 3. Mana? Komponen daripada 3. Tasdiqu fil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan, barulah dikatakan beriman. Apa dah tu? Banyak ustaz-ustaz ada mengajar tu ibarat Mu'tazilah dengan Khawarij punya pendapat. Iman ni ibu-ibu ayah-ayah ialah tasdiqu fil qalbi, iqraru bil lisan, wa a'malu bil arkan. Membenar dengan hati, menutur dengan lidah, dan beramal dengan anggota tubuh badan. Inilah iman. Ya, indal mu'tazilati wal khawarij. Nah, di sisi Mu'tazilah dan Khawarij, bukan di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kalau di sisi ahli sunnah wal jamaah, wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Ditafsirkan iman oleh ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah dengan semata-mata tasdiq, idzan wal qabul fil qalbi bin nabi wa bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurah. Setuju, terima dengan hati akan Nabi dan dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada hukum hakam agama yang diketahui dengan secara mudah pasti. Kemudian menutur tu, apakah dia menutur? Itu khilaf. Iqrar bil lisan ai fi kafiril asli, pada sikap yang asli. Adapun fil muslimin bin nasli, orang Islam yang secara nasab, secara keturunannya sudah Islam, hak tu tak ada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah jamaah. Mana? Dia muslim, dia mukmin. Selesai. Nah. Menutur iqrar bil lisan tu berkhilaf. Berkhilaf tu pada hak siapa? Pada hak kafir asli. Nah, bukan pada hak kita orang hak tu turun ajak dihanturuh lagi nu Islam, bukan. Nah. Itulah gitu. Jadi, khilaf lagu mana? Yakni kata setengahnya iman an-nutqu syatrun. Syartun syatrun li ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Hak tu qaul yang muktamad. Ngucap tu hanya syarat untuk mengesahkan dilaksana hukum Islam di dunia. Pasal orang munafik pun mengucap. Apa nak hukum dia mukmin? Nah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik jumpa Nabi kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak gitu. Adakah orang munafik itu mukmin? Tak, pasti dah kafir. Bahkan nifaq, mana ikhfaul kufri fil jinan wa izharul islam fil lisan. Menzahirkan Islam pada lidah, menyembunyikan kekufuran di batin hati. Kayak gitu. Tapi Nabi memperjalankan hukum Islam pada dia. Sebab dia mengucap ni.
Soal iman dia, pasti dia tidak beriman. Karena dia nifak, dia munafik. Itu lagu tu. Jadi sebab tu, kuat kau yang mengatakan, mengucap syarat untuk sah dilaksana hukum Islam saja. Bukan syarat bagi iman. Karena iman tu ialah tasdik dalam hati. Karena di sana ada orang yang mengucap tapi tidak beriman. Ada. Itu orang munafik. Kayak gitu. Dan ada orang yang membenar dalam hati tapi tidak mampu nak menutur dengan lidah. Mungkin kerana disekak, diugu, nak dibunuh dan sebagainya. Tapi dia mukmin tak? Mukmin indallah. Walaupun kafir indan nas. Mukmin di sisi Allah tapi walau kafir di sisi manusia. Itu kau yang rajih. Dah. Adapun iqamis shalah wa ita'iz zakat. Ini sepakat semua ulama dah. Syaratun likamalil iman. Syarat untuk menyempurnakan iman. Jadi iman itu tasdiqu fil qalbi faqat. Au iqraru bil lisan ala qauli tsani. Di atas pendapat yang kedua. Mana? Yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan sebahagian daripada Maturidiyah. An-nutqu bisyahadatain, al-iqraru bil lisan. Mengucap dua kalimah syahadat, mengakui dengan lidah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Bagi si kafir asli, bagi orang kafir yang pada asal nak masuk Islam, itu syatrun ay juz'un lil iman. Syarat juzuk bagi iman. Itu pun kait kalau dia mampu mengucap. Kalau dia tak mampu mengucap seperti orang kharas, orang bisu, maka menempati bahasa apa bisu dia tu lah. Menempati pada mengucap dua kalimah syahadah. Habis situ. Tu. Ini perkara-perkara lagu ni bahaslah kitab besar-besar lah. Kita Arab yang besar-besar tu dibahas. Baik. Jadi kalau ada yang mengatakan iman tu ibu-ibu ialah komponen daripada tiga. Mana? Tasdik fil qalbi, ikrar bil lisan, a'malu bil arkan. Kena cukup tiga-tiga ni baru dikatakan mukmin. Ya, ayat dia betul tu. Indal mu'tazilati wal khawarij. Di sisi Mu'tazilah dan khawarij. Maka sebab tu bagi Mu'tazilah, orang tak semaya, orang tak berzakat, orang tak puasa, orang tak tutup aurat, orang buat kerja dosa-dosa besar, maka dia tak boleh dihukumkan mukmin, tak boleh dihukumkan kafir. Pasal nak hukum kafir macam mana? Dia ada juzuk iman mana? Tasdik fil qalbi, iqraru bil lisan. Nak hukumkan Islam macam mana? Dia tak semaya, tak tutup aurat. Maka dianya akhirat esok diseksa di tengah-tengah. Tidak diseksa dalam neraka, tidak disumbat dalam syurga. Lepas tu duduk di tengah-tengah. Manzilatun baina manzilatain. Satu negeri, satu tempat, satu dar, satu kawasan di antara dua negeri, dua kawasan. Mana? Neraka, syurga. Nak masuk syurga betul tak boleh sebab dia bukan Islam betul-betul. Nak masuk neraka betul-betul pun tak boleh pasal dia bukan kafir betul-betul. Lepas tu nak kata gafur. Islam kafir walau maka duduk tengah-tengah dia. Tapi diseksa. Tapi seksanya tidak seperti seksa orang kafir dalam neraka. Diseksa di tengah-tengah. Tu Mu'tazilah. Khawarij kata payuh gitu, gapo tahu. Ginilah sebenarnya. Siapa tak semaya, siapa tak puasa, siapa tak tutup aurat, kafir kekal neraka, mudah. Siapa kata? Khawarij. Jadi senang bagi dia. Mana-mana orang Islam hak tak buat hukum Islam, kafir dah. Senang, selesai masalah. Selesai masalah apa? Selesai masalah di dunia akhirat esok bermasalah besar tu. Akidahnya tidak akidah ahli sunnah wal jamaah. Habis. Maka nyata, yakni jelas, terang daripada ini hadis. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara tersebut, yakni yang disebut di dalam hadis itu, mereka itu orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara tersebut tidak ada asas. Dan tunjang tu tafsir pada kata asas. Tidak ada asas, tidak ada tunjang pada agama Islam. Bukan tidak Islam, tapi tak ada asas. Tu dah. Tak ada asas, tak ada tunjang pada agama Islam.
Tak ada bim dia. Naik juga bangunan. Tapi 5 tahun sekali tegak runtuh. Kena renovate baru pula. Nah. Macam kontraktor yang buat mula-mula tu lah. Pondok kita tu. Kita tak buat bim pun. Tu tak tahu lah. Tu lagi kat. Getok mana. Kena buat pula. Baru pula. Kontraktor jahat dia panggil. Ni. Kalau orang Islam kok orang Islam jahat. Orang Islam juga tapi Islam jahat dia panggil fasik. Tino fasikoh. Apa? Khurujuan ta'atillah. Keluar meninggalkan ketaatan daripada Allah. Tidak taat perintah Allah Ta'ala. Kayak gitu. Masih Islam dia, masih Islam. Yang kafir terus jangan. Jadi Mu'tazilah pula. Jadi Khawarij pula. Mu'tazilah dah. Mu'tazilah tak kata kafir. Tak jelas ya. Tak jelas. Jelas dia. Siapa yang tidak buat kerja 5 perkara tadi tu, bermakna tidak ada asah dan tunjang pada agama Islam. Tu dah. Seperti bandingan, seperti orang panggil kahli tanzir, nak buat banding. Bandingannya seperti binaan, bangunan, rumah-rumah yang tidak ada asah, tak ada bim. Dan tunjang, yakni tidak ada tunjang. Tak ada bim bawah, tak ada korek apa, pakai susu bata begitu je. Korek boleh sekaki gitu kan, pakai susu bata straight naiklah kata. Jadi guano binaan tadi, rumah tadi. Nampak siap juga, rumah juga, ada bumbu atap berapa nyelo tikak pitu. Maka adalah binaan itu, binaan mana? Rumah, binaan yang tak ada asah, tak ada tunjang tu. Tu dah. Tak ada bim bawah tu. Menjadi runtuh, yakni lagi akan menjadi runtuh. Iyo, gitu dah. Bukan utuh selalu, tak utuh selalu. Kita siap molek-molek. Nah, tapi sekejap lah tengok rumah-rumah kampung ke. Orang duduk rumah-rumah kampung. Nah, dia gali boleh 2 kaki ke sekaki ke. Dia beli tiang hak konkrit siap-siap dah kan. Pacok susun bata. Jadi juga rumah. Tapi 5 tahun getok. Nah, renovate pula. Kos pula menikah. Sama lah. Nah, Islam dah kita siap dah. Jadi Islam dah lah. Mengotuk nenek lagi Islam. Tapi tak semaya, tak puasa, tak tutup aurat, togong arak dan sebagainya. Kek-kek lagi utuh tu, kek gitu Islam ya tu. Memanglah Islam boleh utuh kek lagi. Lama-lama ke kata tutup aurat tak ada wajib. Kapih lalu lah dia kata. Nah? Apa? Islam bakar. Ya, dia betul. Islam keturunan. Nah? Lama-lama boleh utuh. Nah, ada utuh juga kena ngucap kelip payahlah. Nah, nak ngaji balik, tua-tua dah baru nak kilik kitab, baru nak denyu otok-otok nak boleh kau. Sumpah tadi, rumah buat lebih kurang gitu kan, 5 tahun dah tahu utuh lek. Lepas tu nak bina pula, makan kos banyak pula. Nah? Tengok. Nak minta derma pula, nyamaki pula. Nanti ustaz ni hari tu minta derma dah. Minta pula, hari tu siap dah. Tak ada apa-apa ni 7 tahun utuh pula. Buat lagu mana? Dia tak tahu. Nak kontraktor jahat nipu. Ni. Waktu tu akal dah buat sendiri sini. Nah? Buat betul-betul. Nah, sedap kontraktor ni sebab kita boleh goyang kaki. Apa tu? Niat dah tak apa. Niat tu alhamdulillah lah. Tapi niat pun goreng juga. Bukan melekat dah tu. Nyam soal juga. 7 tahun kutik puluk. No, hari tu siap dah. Bagat lah ni tahun sekejap je. Setahun. Klik mata 7 tahun. Getok dah bangun ni. Minta puluk. Tubik puluk dalam video dalam Facebook. Kami bangunan sudah retak. Kami ingin memperbaiki lagi. Kayak gitu. Banyak kayak gitu. Asal-asal buat tak secomel lalu. Macam orang dulu lah buat surau, buat masjid asal-asal lah. Asal-asal siap. Lepas tu dah 10 tahun kat kan. Tolonglah kami. Kesihalinkanlah kami. Nak rutuh dah bangunan surau kami ni. Nah. Tu. Pasal tak ada asah. Tak ada tunjang. Tak ada bim tadi lah. Maka adalah binaan itu. Binaan yang tidak ada asah, tidak ada tunjang, tak ada bim tu.
Menjadi runtuh, yakni selagi akan menjadi runtuh. Ya, begitu. Bukan utus lalu. Memelah Islam lagi. Nah, tapi bimbang-bimbang kaki runtuh. Kalau kita buat bangunan ni comel selalu asasa. Nah, piling pula, konkrit dalam-dalam. Nah, cicik boleh guna lagi rumah. Ya? Anak, cucu, cicik, ciak, cak, cuk. Oh. Kita pakai kubur ala barzah mana? Tu dia ni. Kayak gitu. Tu kekal. Sama. Nah, kalau kita semaya, kita mengaji, kita poso, kita mengaji, kita zakat, kita mengaji, kita tutup aurat, kita mengaji. Tiap-tiap amal yang kita buat tu sebagai syartun li kamalil iman, kita buat dengan mengaji, dengan ikhlas. Maka iman kita tu berkekalan, bahkan bertambah-tambah, bahkan bercahaya-cahaya. Batu yang kebahas kalau kita tak susah, dia bahas pula. Adakah iman tu ziyadah bit ta'ah, wa yanqusu bil maksiyah, atau la ziyadah wala yanqus, tak tambah dan tak kurang, statik gitu saja. Tu dia bahas. Pucuknya duk bahas hak ni. Duk bahas benda-benda hak kita sebut ni. Tapi dalam kitab kita ni tak sebut gitulah. Dia tak sebut tu. Dalam kita arak-arak tu dia sebut besar-besar lagi, kita arak besar-besar. Baik. Demikianlah lagu tu lah saya kata kiahnya. Demikian tu lagu tu. Lagu mana? Yang ni wajah syabah dia panggil. Menjadi runtuh tu orang panggil tafsir wajah syabah bagi demikianlah. Demikianlah tu kalau orang Kelantan sebut lagu tu lah. Lagu mana lagu tu? Lagu ni. Menjadi runtuh ugamo. Yani selagi menjadi runtuh ugamo itu apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Tak ada 5 asas, tak ada 5 tunjang tadi itu, selagi akan runtuh ugamo. Tak utuh selalu. Boleh jadi lah ni boleh percaya lagi lah Isra' Mi'raj, Maulud Nabi, kau Nabi sebab orang kampung kita dua Maulud, siapa rojak buat Mi'raj. Tapi kalau habis tak ada generasi tua ni, kalau kita tak ajar anak-anak kita hak halus hak kecil ni, takut generasi dia, yo kau ada Nabi Muhammad ni sudah. Yo kau agama Islam ni betul sudahlah. Betul kau Nabi Mi'raj sudahlah duk main syok lagu tu. Macam cerita Doraemon yang ni berlakon, sudah. Dia banyak tengok Doraemon. Doraemon, Ultraman ni. Lalah kali hok agama asas tu jadi pun macam Doraemon, Ultraman juga dia buat kira. Sudah. Tu bahaya tu. Nah. Kalau tak ada asas, tidak ada tunjang 5 tunjang tersebut. Atau, ni lebih lagi. Atau mengingkari dengan lidah seorang. Ni rutuh terus lah. Ingkar terus. Nah, Allah bukan Tuhan. Tu suka. Dan jikalau dengan selera sekalipun. Mana? Dan jikalau mengingkari dengan lidah tu, dengan selera ni, dengan jalan berguras senda sekalipun, rutuh juga agama. Wak go ramai. Tu. Wak go ramai. Bukan Allah saja Tuhan, ramai lagi Tuhan. Sudah. Wak go ramai. Hehehe, suka. Dia tak khabar dah kafir dah tengok suka tu. Nah, tu jaga-jaga dah. Maka jangan kita buat gorak senda dengan perkara-perkara iman. Jangan. Ni perkara iman ni. Jangan kita kata ngaji buat berapa gak ilmu tauhid ni. Apa relevannya dengan isu semasa sekarang? Memang relevan lah. Banyak benda lah kerana dia berkait dengan akidah kita. Kayak gitu. Pegangnya kita. Lagu mana kita nak pegang dengan Allah? Dengan ada Allah, dengan sedia Allah, dengan kekal Allah, dengan tak serupa Allah akan yang baru. Itu pegangnya tu. Lama baca ayat Quran. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu banyak ajaran-ajaran sesat wak karut dengan makna-makna ayat tu. Ada hak kata huwa tu situ bukan Allah, huwa tu Muhammad. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Ada hak kata huwa situ klik ke Muhammad, tapi hakikat Muhammad ialah Allah. Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Pada zahirnya dia Muhammad, bila dia tenggelam gaib dipanggil Allah. Kapi belaka tu. Enggak banyaknya ada ngajam lagi tu. Ada ustaz masuk TV dulu, dia tulis dalam buku ni, buku berapa ni? Buku majalah Islam ni. Apa makna huwa? Huwal awwalu. Dia Allah yang awal. Awal tu barangkali Allah mula-mula ada.
Allah tu dulunya tak ada juga Allah. Lepas tu dia pun jadi ada. Dia dulu yang ada. Dulu tak ada juga, dulu ni kosong, tak ada gapo. Tiba-tiba pak dia pun ada. Ada tu. Nah, tu. Ataupun dulunya kosong, ada planet-planet. Jadi planet ni pergi temu dengan batu tu, pecah situ, pecah sini, pak, jadilah Allah. Dia yang mula-mula ada. Ada orang pahal lagu tu. Ada dulu. Masuk TV bah ada masuk TV. Duk kecek pasal sains dengan Quran. Ya rekos dia. Apa makna huwal awalu? Dia Allah yang mula-mula. Dia kata barangkali begini makna huwal awalu. Dia Allah yang awal, yang mula-mula. Apa maksud mula-mula sini? Dulunya tak ada lagi Allah pun. Kita pun tak ada, Allah pun tak ada. Lepas tu yang adanya meteor. Oh ya, mana ya rekos sendiri. Nah, ni apa? Tahib bitai ni. Jadi bila tahib bitai tu belaga, accident, belebau jadi bumi, berdegung jadilah langit, berdegung jadi matahari, berdegung jadi bulan. Jadi sebelum berdegung tadi, degung mula-mula jadi Allah. Siap. Pakai lu mocik-mocik duduk depan TV tengah. Oh, gitu. Aduh, tak kape apa mocik-mocik duduk tengok depan TV kalau tak ada asah ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul tak? Kalau hak mocik-mocik hak mengaji tu boleh mikir lagi, karuk dia ni mengajar ni apa benda? Pasal apa dia hak menggeruk ke meteor tadi? Nah, ada Tuhan lain pada Allah ke? Dia fikir sendiri tu mana awal tu apa maksud. Jadi memerlu kepada ilmu. Tu lagu tu. Kalau tak ada asah kat Asia. Habis itu. Baik. Sebab tu dia kata atau mengingkari dengan lidah seorang. Mana akan 5 perkara tadi tu? Dan jikalau dengan selora sekalipun, dan jikalau mengingkari dengan lidahnya seorang tadi tu, akan 5 perkara atau 5 asas, 5 tunjang tersebut itu dengan jalan selora, dengan jalan bergurau sekalipun. Apa makna sekalipun? Runtuh ugamanya. Itu makna sekalipun. Runtuh ugama dia. Runtuh ugama mana? Tapi gitu. Betul lah kata semaya itu syartul kamalil iman. Bukan li sihatil iman. Tapi kalau kerik-kerik tak semaya, kata, tak kena apa api neraka kata. Mula-mula tinggal semaya. Terus tinggal sekali lagi tak kena seksa pun, tengok. Sehat aja. Makan nasi pun kenyang. Perut pun bucik molek, tak ada apa-apa. Tidur pun nyenyak molek. Sebenarnya tak wajib semaya. Sudah. Tiga tu kafir. Sebelum tu tak kafir lagi. Hanya pasik baru. Kayak gitu. Dulu pakai tudung, tutup aurat, lepas tu rasa tak boleh lah. Rimah lah, suruh panah lah, kelomomo lah, macam-macam ya. Tu. Jadi terah buka tudung, tak tutup aurat. Lagu mana? Tak kena bakar pun kata rambut saya. Relax ya. Boleh buat macam shampoo pula, macam Elai shampoo pula. Boleh tunjuk kau orang. Tak ada kena bakar pun. Lama-lama tak apa. Yang buka aurat. Tak apa. Tu halal. Menghalal benda haram tu tapi tak tahu saya. Wallahu a'lam. Dia laki-laki. Kalau kira hukumnya laki-laki. Tapi tak tahu. Dia kata dulu kata dia laki-laki. Lepas tu dia kata dia khunsa. Kata khunsa apa? Khunsa wadih ke khunsa muskil? Wallahu a'lam. Tak tahu. Kena tanya qadhi, kena tanya hakim. Kena tanya mufti lah. Kena tanya mufti. Jadi kalau dia khunsa, tengok khunsa apa? Kalau khunsa wadih. Wadih ni mana terang. Khunsa ni mana orang yang aslul khilqah, asal kejadian ada 2 alat kemaluan. Kemaluan laki-laki ada, kemaluan perempuan ada. Tiba-tibanya yang selalu berfungsi dan memang yang jelas berfungsi salah satu. Kalau laki-laki lah dia hukum laki-laki. Kalau perempuan. Gitu. Itu orang panggil khunsa wadih. Khunsa yang jelas. Kelakian dia atau kejantanannya atau kebetinaannya. Jelas. Itu khunsa wadih. Kalau khunsa satu lagi dipanggil muskil. Muskil ni mana dia di confuse. Dia ni laki kau perempuan. Sebab 2 alat kemaluan tu hidup kedua-dua. Sekedar kecingkuk alat laki-laki, sekejap kecingkuk alat perempuan. Jadi khunsa muskil ni dia muskil.
Memang dia kadang-kadang dia seperti laki-laki, kadang-kadang dia seperti perempuan. Maka hukumnya ghalabah perempuan. Kulitnya seperti perempuan. Nah, dia kena seperti perempuan lah. Sebab dia tu berat antara laki-laki dengan perempuan, berat ke perempuan. Tapi pada hukum dia bersamaan. Bersamaan apa? Yakni bersamaan kelakiannya dan keperempuanannya pada masalah batal tak batal wuduk dan sebagainya. Mana kalau orang jatuh tu, tak batal wuduk dia. Sebab dia jatuh. Boleh dia jatuh? Boleh jadi dia jatuh. Sebab hidup, jatuh dia hidup. Zakar dia hidup. Nah, perempuan setuh dia. Boleh jadi dia perempuan. Sebab farak dia pun hidup. Tak batal sebab semaya dia. Melainkan seketuk dua-dua setuh. Batal lah. Lewat apa-apa. Jatuh tina setuh dua-dua. Batal. Pasal tak boleh nak ihtimah dah dia. Batal dengan sebab dia tu disentuh oleh laki-laki. Dia tu disentuh oleh perempuan. Batal dengan sebab dia disentuh oleh perempuan. Dengan sebab dia tu laki-laki. Itu seketuk pun batal. Jadi khunsa musykil tu gitu. Tu khunsa. Lain lagi mukhannas. Mukhannas tu lain daripada khunsa. Mukhannas ni maknanya asal kejadian dia tu jatuh. Memang celah kekin dia tak ada saja. Kemaluannya. Tak ada luar, tak ada. Tapi naluri dia tu, tu. Dia nak bawa pergi kepada orang tino. Tu. Jadi dia tu, lama-kelamaan, dia besar kopek. Berhi pakai make-up. Lama-kelamaan, dia selit. Dia selit zakar dia tu. Tak cukup dia tu duit banyak pula, pergi kerak pula. Hak tu haram. Dan hukumnya laki-laki. Jelas, sampai mati laki-laki. Jadi kalau supaya banyak pun laki-laki, didoa dia Allahumma ghfirlahu. Jangan Allahumma ghfirlahu ni jatuh putih no buya. Dah, dia jatuh dia. Mukhannas tu jatuh. Dilaknat oleh Nabi. Tu. Jadi tak tahu dia tu siapa. Saya mana duduk dalam celah kain dia. Ya betul. Jadi macam mana saya nak hukum dia tu apa-apa? Jadi ni berhaknya hakim. Hakim lah berhak. Mana kena hadap dia ke mahkamah, kena ada orang yang sikoh cek betul tak dia khunsa, takut dia mukhannas ke apa dan sebagainya. Maka hakim lah yang berhak menghukum. Dia nama sikit-sikit ialah hukumnya begini. Kita ni hak dasar saja. Kalau mukhannas gini, kalau khunsa begini, khunsa wadih begini, kalau dia kita tak tahu. Wallahu a'lam, kita tak tahu dia. Kayak gitu. Kalau kita duduk sekarang dia, tak tahu. Dia boleh pelawak belaka ataupun apa dia bercakap tu pelawak belaka. Boleh jadi benar. Benar boleh jadi. Kau orang tu tidak semestinya benar belaka dia bercakap. Orang yang pelawak tidak semestinya tak ada langsung kebenaran apa dia bercakap. Orang yang benar seorang tak mungkin dia tak mustahil dia pelawak juga dalam dia bercakap. Kayak gitu. Jadi hukumnya serah kepada qadhi. Hukum kita mengaji gitulah. Tu kalau dia mukhannas, perbuatan dia tu berdosa, dilaknat oleh Nabi, dosa besar. Maka hukumnya jatuh ke tina. Tengok asal khilqah, asal kejadian dia. Jatuh. Walaupun comel tubuh lebih pada orang tino. Dengan kopeknya besar-besar wahnya dia ni. Nya jubuhnya supaya kerengga dia. Tapi tetap dia jatuh. Pasal dia bukan khunsa. Dia mukhannas. Dia orang yang berusaha untuk menjadi perempuan. Tetap dia jatuh. Tapi di sananya ada perbahasan lah. Apa lagu mana kalau dia nak taubat? Dia nak taubat lagu mana? Dia nak tahu dia nak pakai macam jatuh gitu dah besar dah gua ni. Lama tu email tu duk usolli kat 20 kali tu. Duk keling duk usolli apa? Besar. Ganah pada bini tu email lagi tu. Tu perbahasan kena dibahas oleh orang-orang hakim, qadhi, fuqaha dan sebagainya. Tapi benda tu sebenarnya dijawab dalam kitab-kitab fiqh. Gitu. Cuma kita nak hukum individu tu tak ada hak kita. Sebab kita tak tahu hakikat dia tu siapa. Sebenarnya dia tu siapa? Dulu kata dia tu pondek, lepas tu dia tu khunsa. Lepas tu tak kira kita selok. Nak tengok betul tak khunsa, tak kena tak gitu. Aib kau.
Tak boleh. Jadi kita tak tahu. Dia serah pada Allah Ta'ala lah dia. Habis itu. Itu. Baik. Jadi kalau dia tu mukhannas, dia taubat dia tetap laki-laki gitu je. Tetap laki-laki. Dah. Baik. Bermula iman itu ialah percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya seorang akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia akan segala perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia segala perkara? Bayan pada kata segala perkara daripada pekerjaan agama yang diketahuikan dia pekerjaan agama dengan darurah. Kita berhenti situ dulu dah. Stesen dia tu bermula iman itu percaya hati. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada. Macam mana apa? Apa dia? Macam mana kalau? Apa tu? Over the Apa tu? Oh, Cina tu. Tu kena tanya mufti je kat. Mufti lah kena keluar fatwa. Ya gini. Nah. Ni kita cakap tu atas jalan tengah-tengah dah. Hukumnya membaca Al-Quran orang bukan Islam tu haram. Apa hukum dia nak baca Quran? Dia nak baca tafsir Quran. Haram tak? Kalau gitu tak boleh nak baca Quran. Tak boleh mendekati Al-Quran. Tak boleh itu. Dia nak baca Quran, nak baca tafsir Quran, serah, boleh. Cuma dia nak mempergunakan Al-Quran tu untuk mengkelabui mata orang Islam tu tak boleh lah. Dah hukum tu serata. Tak kira puak-puak mana, gitu. Jadi jangan pula orang panggil bila bukan puak kita haram. Ini kafir tak sunat baca Quran, tafsir Quran, hampa ngaji ilmu alak apa? Ada ilmu disiplin Al-Quran ada nak tafsir. Tapi bila kafir puak kita baca Quran, tafsir Quran, halalan tayyiban. Tu tak boleh. Bila kafir, kafir juga baca ayat Quran. Saya tahu juga dalam surah Al-Awra contoh, Al-Awra ada. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa baca. Baca Quran. Kita pun sambut, masya-Allah. Ya jadi masalahnya apabila kafir yang kelompok kita baca Quran, tafsir Quran, menggunakan ayat Quran itu untuk menghantam saudara kita se-Islam, kita kata tak apa. Inilah menunjukkan kebangkitan Islam. Inilah menunjukkan Islam diterima ramai. Tapi kalau si kafir lain yang tidak kelompok kita baca Quran, haram dan sebagainya. Macam mana tu kita? Hak ni hak masalah kita kena fikir tengok ni. Kalau si kafir kita tu mana kafir hak duk puak kita ni. Mimpi jumpa Nabi Muhammad banyak kali pun kita sambut dengan takbir. Macam mana tu? Saya mimpi Nabi Muhammad. Bukan sekali, banyak kali. Allahu Akbar. Percaya kita. Kafir hak duk sokong kita juga tu mimpi jumpa Muhammad, kita sokong. Gitu. Jadi kalau nak kata hukum, biar serata. Maka hak serata ni kena mufti hak keluar. Tak kira parti mana, kelompok mana, jangan ada lagi orang bukan Islam baca ayat Quran, tafsir Quran untuk nafsu syahwat politiknya. Gitu. Tak kira parti mana. Baru betul. Jangan hanya parti orang tak boleh haram, parti kita halalan tayyiban. Tu tak boleh. Tu hak saya tak kenal hak mau tu.
Orang buat haram semua, kita buat halal semua. Dak ni. Sama tak kira parti mana pun gitu juga. Orang lain buat jadi rasuah, kita buat tak apa. Nah, jadi sedekah jariah. Jadi pelik jadi. Nah. Tu semua tu orang panggil tidak dengan akal yang sehat dah jadi. Nah, jadi kalau akal yang sehat, di mana pun, siapa pun, kelompok mana pun, betul-betul salah-salah. Itulah. Jadi apa hukumnya orang kafir? Dia nak baca Quran, dia nak baca tafsir Quran, sila. Boleh saja. Nah, lepas tu innamal musyrikuna najasun. Soalnya orang musyrik tu najis. Itu najis i'tikad, bukan najis tubuhnya. Dah. Jadi nak baca Quran, lepas tu nak baca tafsir. Untuk apa? Untuk dia mendalami Islam. Tak ada masalah, boleh. Kalau tidak tak boleh. Awak kafir, jangan sentuh Quran, jangan baca, jangan. Nyai. Lepas tu macam mana kafir tu nak tahu info maklumat tentang agama kita? Kayak gitu. Hak tak bolehnya dia baca Quran, baca hadis, tapi ada tujuannya untuk syahwat politiknya. Tak kira puak-puak mana-mana. Untuk kumpulannya disokongnya. Maka hak ni tak boleh lah. Kerana ada nak raih habuan dunia. Ada orang panggil syahwat politiknya. Kayak gitu. Itulah gitu. Jadi kembali kepada mufti yang sepatutnya kena drastik bersuara, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan solusi supaya perkara tersebut tidak dijadikan polemik, isu-isu yang diprovokasi. Tak boleh gitu. Patut lama dah mufti kena keluar fatwa. Tak boleh atau boleh. Kalau boleh, mana garis panduannya? Tak boleh, kerana apa tujuan-tujuannya? Kayak gitu. Baru jelas. Tak kira parti mana. Kalau tidak gitu ni. Kalau tidak, parti orang lain baca, kita marah. Hampa tak sunat lagi, hampa mengaji bila ilmu tafsir, hampa ada apa alat-alat untuk memahami tafsir, pergi guna ayat Quran untuk kayak gitu. Lepas tu tak ada orang kafir di kalangan kelompok parti kita ni yang baca ayat Quran, yang guna ayat Quran, bedil, orang Islam kata, ada. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak beri hidayah kepada kaum yang zalim. Zalim itu siapa? Kita cek parti lawan kita dah yang zalim. Kayak gitu. Saya pun tahu walaupun saya non muslim, ayat Quran. Guna juga ayat Quran. Tapi di saat puak kita yang baca Quran, kita sambut dengan alhamdulillah. Dia nak guna Quran, yakinlah. Ini menunjukkan kebangkitan Islam. Pula. Jadi berubah orang panggil. Jadi hak kita tak mahu tu, kita orang kafir di parti kita guna ayat Quran untuk syahwat politik kita, halal. Kafir di parti lain guna ayat Quran untuk syahwat politik dia, haram. Pasal apa jadi lagu tu? Kalau nak halal, halal berlaku dua-dua. Kalau nak haram, haram berlaku dua-dua. Jangan bermain dengan ayat-ayat Quran untuk syahwat politik. Kayak gitu. Maka ni lah tugas mufti. Tugas mufti kena itu. Gitulah. Boleh terima. Kau tak boleh terima. Kau nak jadi haram juga dia. Hak kita halal. Mana kapi-kapi hak kita tak apa, ayat Quran boleh baca, boleh guna, boleh tafsir. Kita boleh sambut dengan takbir. Hatta keling-keling kapi-kapi Cina hak di puak kita boleh mimpi jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata betul. Ni parti yang bagus gitu. Boleh. Tak boleh lah. Kalau dulu tak boleh, dua-dua. Jangan. Jangan dua-dua. Sebelah parti lawan pun jangan guna ayat-ayat Quran bagi non-Muslim. Dan parti kita pun jangan guna ayat-ayat Quran bagi non-Muslim. Memperalatkan ayat Quran untuk syahwat politik tak nantikan non-Muslim. Orang Muslim pun haram. Tak boleh. Untuk syahwat nafsu politik dia. Kayak gitu. Tak kira bukan setakat orang kafir, orang Islam pula haram. Guna ayat Quran, guna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ini dalil supaya ini dalil supaya kita semua masuk dalam PAS semua sekali. PAS. Contoh, guna ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu. Haram dua-dua tu. Guna ayat Quran, udkhulu fis-silmi kaffah.
haram. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang amno pun haram. Walau hak baca tutup guru, ustaz janggut panjang sekalipun, kalau guna ayat Quran untuk syahwat politik, tak kira kafir Islam, haram lah kau. Kayak gitu. Itulah gitu dah. Jadi mufti kena bersuara dengan lebih kuat lagi. Nah, tu sebut hukum, sebut ilatnya, kalau boleh untuk apa, kalau haram kerana apa, dan hukum ni terpakai kepada semua. Kayak gitu. Apa tu? Itulah gitu. Habis. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.